Dan ni adalah antara table-table yang menunjukkan perubahan yang berlaku dalam satu makanan apabila digoreng, changes during frying, iaitu lemak akan meningkat concentration, change in composition, yes, itu akan berlaku. Significant loss, air akan hilang. Sebab tu makanan bergoreng biasanya kering. Malat reaction yang saya sebutkan tadi, gelatinization of starch, itu yang berlaku bila kita goreng, contohnya kentang atau kita goreng pisang, kan. Alteration of composition, formation of flavoring substance. So makanan goreng rasanya semakin sedap. Semakin digoreng semakin sedap. Ni adalah penting. Sebenarnya kalau kita nak makan, saya ada falsafah bahawa kalau nak makan, kena makan sedap. Kalau kita makan sedap, kita akan makan satu makanan tu sehingga akhir hayat, menjadi satu lifestyle yang baik. Itu yang kena faham, kan. Dan juga form by flavoring substance juga form by oxidative and maillard reaction, yang mana ini kalau tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan masalah. Tapi kita boleh counter benda tu dengan menggunakan minyak goreng yang betul, dan juga kita boleh makan banyak buah-buahan dan sayuran sekali dengan makanan-makanan yang digoreng. Okey. Vitamin ada sedikit akan hilang jika digoreng, tak nafikan, tapi vitamin larut minyak tidak hilang. Mineral sangat-sangat kurang hilang. So mineral masih lagi tinggi. Contoh kita goreng dalam pisang, masih mengekalkan mineral seperti magnesium dalam tu, potasium dalam tu, so tak ada masalah. Antioksidan juga akan berlaku kekurangan sedikit berbanding dengan makanan yang tidak digoreng, tapi sedikit saja. Kan. Dan ini sebenarnya 3 kualiti minyak. Dari segi kestabilan dia, first, mesti dia heat stable. Minyak tu mesti stabil pada suhu tinggi, dan minyak yang stabil pada suhu tinggi adalah minyak yang tinggi lemak tepu, kan. Flavorful, minyak tu digoreng menyebabkan rasa sedap, dan minyak yang paling sedap selepas menggoreng adalah minyak kelapa sawit. Dan juga dia oxidative stability, dia stabil dari kesan oxidation yang kita sebutkan tadi. Dan minyak yang tinggi antioksidan, contohnya minyak kelapa sawit, minyak zaitun adalah sangat bagus, sangat sesuai, dan dia sangat stable dari segi oxidative stability tadi. Dan ini sebenarnya yang kita nak dalam proses menggoreng. So siapa cakap goreng ni tak sihat, sebenarnya kalau kita faham konsep sains dia, goreng adalah sangat sihat. Ini antara kajian-kajian. So siapa yang nak tadi bukti kajian-kajian ni, kajian-kajian keluar dalam jurnal, perbandingan antara kesan menggoreng fatty acid profile of vegetable oil dengan palm oil, perbezaan antara minyak kelapa sawit dan vegetable oil seperti minyak soya, minyak jagung dan minyak bunga matahari, yang mana menunjukkan sebenarnya palm oil adalah sangat bagus, sangat stabil, sangat sesuai sebagai minyak menggoreng. Sebab tu saya selalu sebut, kalau nak goreng gunakan minyak kelapa sawit. Dan seterusnya lah efek kajian lain menunjukkan bagaimana kestabilan minyak kelapa sawit semasa menggoreng. Ini lagi kajian lain menunjukkan bagaimana kestabilan itu adalah penting dan hanya berlaku dengan minyak kelapa sawit. Minyak sayuran tadi tidak stabil. Ini antara kajian yang tunjukkan bahawa sebenarnya minyak kelapa sawit sangat-sangat bagus sebagai minyak goreng. Dan ini antara lain kajian-kajian yang keluar adalah Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2005 menunjukkan palm oil and palm oil frying application is very good sebagai minyak masak yang sihat. Dan ini juga kajian-kajian yang ada effect of frying on the palm oil quality attributes. Ini comparison of frying performance of olive oil and palm, even dibandingkan antara minyak kelapa sawit dan minyak zaitun is comparable. Dan juga oxidation of cooking oil due to repeated frying and human health, juga kajian tentang menggoreng yang berulang kali, dan dapati sebenarnya minyak kelapa sawit kita sangat-sangat stabil digoreng berulang kali. Dalam International Journal of Science and Technology Management, nampak tu, tahun 2015. Sebab itulah sebenarnya Malaysia menggalakkan sebenarnya penggunaan minyak kelapa sawit berdasarkan poster oleh MPOC ni, kan. Sebenarnya minyak kelapa sawit adalah antara contoh minyak goreng yang sangat sihat. So kalau kita nak makan bergoreng, tak ada masalah, tapi pastikan penggunaannya menggunakan minyak kelapa sawit sebab rasanya sedap, sangat tinggi antioksidan, mengekalkan vitamin-vitamin dalamnya, dan ini juga daripada minyak sawit di dalam diet anda. Dan dia mengatakan bahawa stabil pada suhu tinggi, tidak menyebabkan lemak yang berbahaya, kan. Lemak tepu yang berbahaya lah trans fat, yang mana di minyak kelapa sawit kita tak ada trans fat. Jadi of course lah dia bebas kolesterol, kan. Tak ada isu kolesterol pun dari segitu, of course. Dan juga mengandungi vitamin E yang tinggi dan bebas asid lemak trans. So apa kelebihan menggoreng? Nombor satu sekali, dia adalah sumber minyak sihat dalam makanan. Sebab kalau kita nak minum minyak gitu saja memang susah lah. So cara terbaik untuk kita makan minyak ialah dengan menggoreng makanan, dan kita makan sekali. Itulah kelebihan utama menggoreng. Yang kedua ialah sumber tenaga yang baik dari sumber minyak. Minyak ialah sumber tenaga yang baik dari pengamal low carbs, high fat. Kaedah yang paling bagus ialah makan makanan menggoreng. Kalau you nak amalkan low carbs, high fat, tapi tak amalkan makan menggoreng, saya tak tahu macam mana dia nak makan
minyak yang cukup dalam pengamalan low carbs, high fats. Seterusnya, minyak adalah sumber vitamin E, vitamin K dan vitamin D yang penting untuk kesihatan, sumber antioksidan dan juga dia bersifat anti keradangan sebab kandungan sama ada omega 9 yang tinggi, lemak tepuk MCT yang tinggi, dan omega 3 yang tinggi, yang ada semua ni ada dalam minyak kelapa sawit kita. Dan seterusnya yang paling penting dalam makanan ialah sedap. Siapa yang nak makan kalau tak sedap? Boleh ke yang bercakap tu tak makan makanan bergoreng? Sebenarnya itu masalah praktikal yang tidak boleh diselesaikan kalau meninggalkan makanan bergoreng. So makanlah makanan bergoreng untuk kesihatan, tapi gunakanlah minyak goreng yang betul, iaitu minyak kelapa sawit. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Bye.